Nama Tunku Muhammad Saad memang tidak asing lagi dalam sejarah negeri Kedah. Beliau merupakan salah seorang tokoh yang berjuang membebaskan Kedah daripada penjajahan Siam pada tahun 1838 hingga 1839. Nama sebenar beliau ialah Tunku Muhammad Saad bin Tunku Daud, anak saudara kepada Sultan Ahmad Tajuddin Halim Shah. Biarpun beliau pernah menjadi tawanan perang di Ligo, jasa dan sumbangan beliau dalam memimpin penentangan dengan menyatukan pemimpin-pemimpin utama Kedah terhadap pendudukan Siam masih terpahat dalam sejarah negeri Kedah hingga ke hari ini. Penaklukan Siam bermula pada 12 November 1821. Tentera Siam telah melakukan serangan mengejut apabila 100 buah perahu yang syarat dengan askar-askar berlabuh di Kuala Kedah. Penduduk kampung dibunuh dan kampung dibakar. Episod kekejaman Siam telah membangkitkan kemarahan rakyat. Semasa Siam menyerang dan menakluk Kedah, Sultan Ahmad Tajuddin Halim Shah berundur ke Pulau Pinang. Kebangkitan kerajaan Cakri dibangkit pada pertengahan abad ke-18 telah menimbulkan kebimbangan di kalangan raja-raja Melayu di utara Semenanjung, termasuklah kerajaan Melayu Kedah. Mereka bimbang kerajaan Cakri akan melanggar negeri-negeri Melayu. Jadi untuk menyelamatkan negeri-negeri Melayu daripada ancaman Siam, Sultan Abdullah, Sultan Kedah, telah meminta bantuan daripada Kompeni Hindia Timur Inggeris. Pihak kompeni bersetuju untuk membantu Kedah daripada serangan Siam sekiranya Sultan Kedah bersetuju menyerahkan Pulau Pinang kepada kompeni. Jadi atas pertimbangan itulah maka Sultan Abdullah bersetuju untuk menyerahkan Pulau Pinang kepada kompeni Hindia Timur Inggeris pada tahun 1786. Dengan harapan bahawa kompeni akan mempertahankan Kedah sekiranya Kedah diserang oleh Siam. Dan tidak cukup dengan penyerahan Pulau Pinang, Sultan Kedah juga telah menyerahkan seberang perai kepada kompeni. Bagaimanapun apabila Siam menyerang Kedah pada tahun 1821, kompeni tidak mempertahankan Kedah dan membiarkan Kedah ditakluk oleh Siam. Akibatnya Sultan Kedah dan pengikut-pengikutnya, termasuk rakyatnya sekali, terpaksa melarikan diri ke Pulau Pinang. Ketika berada di bawah jajahan Siam, beberapa siri pemberontakan diatur oleh Sultan dan pemimpin-pemimpin Kedah. Namun begitu, rancangan untuk menguasai semula Kedah gagal. Siam menerima bantuan British semasa membuat kepungan di laut bagi memudahkan laluan untuk menyerang Kedah. Perpecahan golongan atasan yang mengutamakan kepentingan peribadi juga menyumbang kepada kegagalan menawan Kedah. Tunku Muhammad Saad turut dibantu oleh Tunku Abdullah, Tengku Kudin iaitu Said Zainal Abidin dan Tunku Long. Tunku Abdullah memimpin 3,000 orang tentera untuk membebaskan Kedah daripada Siam melalui seberang perai. Serangan ini juga gagal kerana British membantu Siam. Tunku Kudin berjaya menawan semula Kuala Kedah dari Melaka pada tahun 1831. British menghantar 15 buah kapal perang untuk mengepung perairan Kedah. Kedah terputus bekalan makanan dan bantuan tentera dari luar. Dalam serangan ini, Tunku Kudin telah terkorban.
Sultan Ahmad Tajuddin merancang menyerang Siam melalui Beruas Perak. Walau bagaimanapun, British berjaya mengesan gerakan ini dan Sultan Ahmad Tajuddin ditangkap. Pemberontakan yang lebih hebat berlaku pada Julai 1838. Tunku Muhammad Saad telah melancarkan serangan dari Kuala Merbuk hingga ke Terang sekaligus mengusir Siam dari bumi Kedah. Kejayaan ini lebih bermakna apabila Siam berjaya diundurkan hingga ke Singgora. Tanggal 4 Ogos 1838, Tunku Muhammad Saad berjaya menewaskan pasukan Siam yang dipimpin oleh Piaburi Sukton di Alor Ganu. Kejayaan Tunku Muhammad Saad ini mengejutkan kerajaan Siam. Raja Siam mempersiapkan angkatan perang dengan bantuan pihak British. Siam berjaya dalam pertempuran ini. Namun, Tunku Muhammad Saad yang berkubur di Hat Nyai dapat menyelamatkan diri. Tunku Muhammad Saad adalah merupakan salah seorang putera di Raja Kedah. Beliau telah mengambil bahagian dalam peperangan menentang pendudukan Siam di Kedah sejak 1821. Jadi beliau ini muncul dalam siri yang kedua. Siri yang pertama adalah diketuai oleh Tunku Kudin, tapi Tunku Kudin gagal dalam peperangan itu. Beliau telah mati dibunuh bersama rakannya di kota Kuala Kedah. Dalam siri yang kedua, iaitu pada tahun 1838 hingga 1839, Tunku Muhammad Saad berjaya menyatukan semua pahlawan-pahlawan Kedah dari setiap daerah di Sebang Perai, Pulau Pinang, juga di Langkawi. Ini termasuklah penyokong-penyokong dari beberapa buah negeri di sekitar Tanah Melayu, termasuk Kelantan, Petani dan juga negeri-negeri yang di sebelah pantai timur Sumatera. Dianggarkan angka jumlah semua yang disatukan, yang bersatu dengan Tunku Muhammad Saad ini ialah seramai 10,000 orang. Angka ini kita dapat daripada buku The Bunny Papers jilid yang kelima yang dicetak di Bangkok itu. Jadi tentera-tentera yang disatukan oleh Tunku Muhammad Saad ini dibahagikan kepada beberapa, kalau kita kata bahasa lama, ketumbukan ataupun pasukan. Misalnya pasukan dari Langkawi diketuai oleh Datuk Perkemah Ali. Kemudian Tunku Muhammad Saad ada satu bahagian dan beberapa pahlawan-pahlawan lagi seperti Tengku Long dan Tengku Muhammad Taib serta lain-lain lagi lah. Jadi 1838 mereka mula melancarkan serangan. Dan akhirnya mereka berjaya menawan kota Kuala Kedah dan berjaya menawan Alor Ganu. Alor Ganu masa itu menggantikan Alostar. Tentera Ligor ataupun raja yang mentah Ligor mendirikan pusat pentadbiran dia di Alor Ganu. Tidak jauh dari Alostar juga. Akhirnya Alor Ganu itu pun dapat ditawan oleh Tunku Muhammad Saad dan orang-orangnya. Dan Raja Ligor ataupun putera Ligor yang memerintah Kedah ini melarikan diri serta ramai askar-askar Siam semua meninggalkan Kedah. Tentera Tunku Muhammad Saad ini marah dari satu negeri ke satu negeri. Mula dari Kedah ini sampailah ke Perlis, ditawan balik. Lepas itu Stul, dulu dipanggil Stul, Kedah juga. Sekarang dipanggil Satun dalam wilayah Siam sekarang ini. Satun pun ditawan. Lepas itu marah ke utara lagi menawan Terang. Itu pun kata Melayu juga. Asalnya negeri Melayu juga. Ditawan oleh tentera Tunku Muhammad Saad dan marah hingga sampai ke Hat Nyai. Kalau sekarang Hat Nyai lah. Di utara Hat Nyai itu tempat yang dinamakan Singgora. Orang Melayu menyebutnya Senggora. Siam menyebutnya sekarang ini Songkla. Di sinilah pertempuran sengit berlaku di antara tentera-tentera Tunku Muhammad Saad ini dengan tentera-tentera Siam. Sayangnya dalam peperangan ini oleh kerana Siam mendapat bantuan yang lebih besar dari Bangkok, akhirnya pasukan Kedah ini dapat ditewaskan. Dalam masa inilah kita tahu orang-orang petani juga datang membantu Kedah. Tapi akhirnya pada tahun 1839 mereka dapat ditewaskan. Bagaimanapun kemuncak serangan mereka pada bulan Mac 1838 itu berjaya menawan semua negeri-negeri yang ada di utara hinggalah sampai ke Senggora. Tetapi akhirnya satu demi satu jatuh ke tangan Siam semula. Tentera Siam terus mara dan melancarkan serangan ke atas kubu pertahanan orang Melayu di Alor Ganu, mengakibatkan pertahanan di bawah pimpinan Tunku Muhammad Saad dan Datuk Wan Muhammad Ali kucar kacir. Keadaan ini menyebabkan angkatan Tunku Muhammad Saad berundur ke kota Kuala.
Pada bulan Februari 1839, Angkatan Siam seramai 4,000 orang menyerang kubu terakhir Tunku Muhammad Saad di Kota Kuala. Antara mereka yang terlibat mempertahankan Kota Kuala ialah Tunku Abdullah, Tunku Muhammad Saad dan Tunku Muhammad Taib bersama kira-kira 500 orang tentera. Setelah hampir sebulan bertempur, akhirnya Kota Kuala berjaya ditakluk semula oleh tentera Siam pada 20 Mac 1839. Setelah kubu terakhir di Kota Kuala ditawan pihak Siam, semua pimpinan utama yang menentang kemarahan Siam berundur. Antaranya ialah Wan Muhammad Ali, Haji Mustafa dan Wan Ismail yang lari ke Langkawi. Tunku Abdullah berundur ke Perlis dan kemudiannya menyerah diri kepada Gubernur S.G. Bonham di Pulau Pinang. Tunku Muhammad Saad berundur ke seberang Perai dan ditangkap pada 2 Julai 1840 kerana dituduh sebagai lanun oleh pihak British. Beliau dihadapkan ke mahkamah pada 26 Oktober 1840 di Pulau Pinang. Keadaan ini tidak mengecewakan Tengku Muhammad Saad. Walaupun beliau tidak dapat menguasai Kedah, tetapi hanya seketika saja. Tapi ini tidak melemahkan semangat Tengku Muhammad Saad untuk terus berjuang dan membebaskan Kedah daripada talukan Siam. Jadi Tengku Muhammad Saad telah melancarkan operasi menghalang kapal-kapal perniagaan yang nak berniaga dengan Kedah. Jadi mana-mana kapal saudagar, tak kira lah milik British ke, Cina ke, Siam ke, Melayu ke, yang mengadakan hubungan perdagangan dengan Kedah akan diserang dan dimusnahkan. Jadi akibat daripada aktiviti Tengku Muhammad Saad ini, pihak company dengan atas desakan Siam telah melancarkan operasi untuk menangkap Tengku Muhammad Saad yang dituduh sebagai lanun. Tengku Muhammad Saad ini dituduh sebagai lanun kerana Tengku Muhammad Saad mengganggu kapal-kapal yang hendak berniaga dengan Kedah. Beliau telah berjaya ditahan oleh pihak berkuasa British di Penang dan dihadapkan ke mahkamah atas tuduhan sebagai lanun. Tengku Muhammad Saad telah didakwa dan dibicarakan di Mahkamah Pulau Pinang pada 26 Oktober 1840. Walau bagaimanapun, Tunku Muhammad Saad dibebaskan dengan alasan beliau adalah pejuang negeri Kedah. Kebimbangan pihak British terhadap pengaruh Tunku Muhammad Saad akan menular di kalangan rakyat Kedah menyebabkan beliau dibuang negeri ke Kolkata, India. Setelah hidup dalam buangan hampir 3 tahun, beliau dibebaskan dan dibenarkan pulang ke Pulau Pinang pada November 1843. Jadi panel juri telah memutuskan bahawa Tengku Muhammad Saad ini bukan seorang lanun. Beliau seorang pejuang kemerdekaan. Kerana itu, mahkamah telah membebaskan Tengku Muhammad Saad. Tetapi oleh kerana kes ini, kes politik, maka Tengku Muhammad Saad telah diarah oleh mahkamah supaya dibuang negeri. Tetapi Tengku Muhammad Saad ini dibuang negeri bukan dalam keadaan yang hina. Beliau telah diberi layanan yang setimpa dengan statusnya sebagai kerabat diraja. Jadi semasa beliau berada di India sebagai buangan politik, beliau diberi segala kebebasan. Pada bulan Oktober 1846, Tunku Muhammad Saad menuntut kuasa ke atas kawasan Karangan di Kulim dan Kupang di Baling. Sultan Zainal Rashid yang memerintah dari tahun 1845 hingga 1854 mengarahkan Tunku Ibrahim menentangnya. Tunku Muhammad Saad berjaya ditewaskan. Beliau kembali ke Pulau Pinang dan menetap di Kelawai, Pulau Pinang. Beliau meninggal pada tahun 1847.
Penentangan yang berterusan daripada rakyat Kedah terhadap Siam telah merugikan pihak Siam. Oleh itu, pemerintahan Siam Chao Phraya Nakhon Sri Thammarat telah mengutuskan surat rasmi kepada Tunku Anum yang menyatakan pihak Siam tidak akan masuk campur lagi dalam urusan negeri Kedah. Sebagai tanda muhibah dan persahabatan, pemberian ufti bunga emas dan bunga perak tetap diteruskan setiap 3 tahun. Sultan Ahmad Tajuddin Halim Shah mengutuskan puteranya Tunku Zainal Rashid atau Tunku Dai ditabalkan sebagai pemangku sultan. Pada tahun 1842, satu rombongan menghadap Raja Rama III, Phra Nang Klau untuk berunding, diwakili Tunku Anum bersama Tunku Dai berangkat ke Bangkok. Perjanjian telah termeterai dan negeri Kedah berada di bawah naungan Siam. Penghantaran bunga emas dan perak setiap 3 tahun sekali hendaklah diteruskan bagi menjalin hubungan baik antara kedua belah pihak. Kerajaan British telah mengadakan perbincangan dengan pihak berkuasa Siam di Bangkok berhubung dengan kedudukan, berhubung dengan kes Kedah. Pihak British telah memaklumkan kepada kerajaan Siam bahawa pihak British tidak lagi mampu untuk terus membantu Kedah atau membantu Siam apabila orang Melayu Kedah bangkit memberontak. Jadi British mencadangkan kepada kerajaan Siam supaya menyerah balik kuasa memerintah di Kedah itu kepada Sultan Kedah. Tujuan British membuat demikian atau mencadangkan itu adalah untuk memastikan wilayah utara ni aman. Oleh kerana British ini mementingkan ekonomi, sekiranya keadaan tidak aman, kegiatan ekonomi akan terjejak. Jadi semenjak 1821 sehingga Tengku Muhammad Said ditahan pada tahun 1840, keadaan di Kedah ataupun kawasan sekitarnya tidak pernah aman. Jadi keadaan itu telah menyebabkan kepentingan British di rantau itu, di wilayah itu terganggu. Perdagangan, perniagaan tidak dapat berjalan dengan baik kerana seringkali diganggu oleh pemberontakan. Dan setiap kali orang Melayu bangkit, British terpaksa membantu Siam kerana terikat dengan perjanjian Bern 1826. Jadi pihak British memaklumkan kepada pihak berkuasa Siam di Bangkok, pihak British tidak lagi mampu mempertahankan kedudukan Siam di Kedah. Jadi untuk memastikan keadaan kembali aman, elok kerajaan Siam serah kembali kuasa memerintah kepada Raja Kedah, Sultan Kedah. Jadi Rama ketiga bersetuju dengan cadangan itu. Dan pada 1842 Sultan Kedah yang dibuat negeri telah dipanggil balik dan diserah kuasa oleh Bangkok untuk mentadbir Kedah. Setelah selesai semuanya, Tunku Anum memohon limpah perkenan Sultan Ahmad Tajuddin Halim Shah berangkat pulang ke Kedah dan menaiki tahta kerajaan negeri Kedah yang telah ditinggalkannya selama 18 tahun dari tahun 1825. Perjuangan yang berterusan tanpa mengenal erti putus asa telah membawa kepada kejayaan rakyat negeri Kedah
dalam usaha mereka membebaskan tanah air dari penjajahan Siam. Kini, rakyat Kedah boleh berbangga dengan hasil usaha perjuangan tokoh-tokoh terdahulu.